Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita sambung kembali 34 kompetensi yang dicari oleh majikan dan juga kita yang kalau 34 kompetensi ini bagus juga kalau ada pada setiap usahawan bisnes kecil. Kita dah bicara dalam 12 kompetensi, sekarang kita sambung yang ke-13 pun kita dah bicara. Kita akan masuk yang ke-14 pun kita dah berbicara yang ke-14 yang berkaitan dengan bagaimana nak mempengaruhi orang lain. Yang sekarang kita masuk yang ke-15 iaitu bagaimana nak membina satu kompetensi iaitu kita boleh berkolaborasi dengan orang lain. Itu antara kompetensi ataupun satu perkara yang perlu ada lah pada setiap pekerja dan juga bagi setiap business owner, bisnes kecil. Kalau kita melihat kepada kompetensi untuk berhubungan, berkolaborasi dengan orang lain, ini adalah satu kelebihan di mana kita boleh develop, boleh maintain, boleh membina kekuatan dengan partner-partner kita, sama ada mereka ini berada dalam organisasi ataupun mereka ini berada di luar organisasi, yang mana akhirnya ketika kita berkolaborasi dengan partner itu, kita akan mendapat informasi, support, sokongan sama ada material ataupun sokongan dari sudut emosi yang mana ia akan membantu bisnes kita. Biasanya manusia ini dia ada pengalaman, dia ada interest dan dia ada sesuatu yang boleh kita berkooperasi dengan mereka dan kita memahami bahawa setiap manusia itu dia ada personality yang boleh kita gunakan untuk memajukan bisnes kita, sama ada mereka itu partner kita ataupun mereka itu orang-orang yang berada di luar kita macam supplier, kan, malah pelanggan sendiri pun kita boleh berkooperasi dengan mereka. Yang keduanya ialah kita boleh share bersama dengan mereka apa yang interest yang berlaku, apakah kepentingan dalam bisnes. Kita boleh share mission kita boleh share experience kita dan juga kita boleh melihat sesuatu di dalam operasi yang boleh kita bekerjasama. Yang seterusnya ialah apabila kita bersama dengan mereka juga kita boleh melihat kita boleh orang kata sama-sama untuk berkolaborasi dari sudut bisnes dan juga perspektif yang berbeza, kan, sebab dalam melakukan bisnes ni seorang kita banyak berfikir seorang diri, tapi kalau kita boleh berpasangan dengan orang lain kita boleh tengok angle kelebihan yang ada pada mereka dan kita boleh orang kata tolong sama-sama lain. Yang paling penting adalah kita mendapat keuntungan dan bisnes kita boleh survive dalam jangka masa yang panjang. Antara perkara yang kita boleh lakukan juga adalah kita kena kenal setiap pekerja kita. Bagi business owner, kalau bagi pekerja dia kena kenal peribadi, dia punya rakan-rakan sekerja mereka lah. Dan juga kita membina repo, kita membina bonding yang bagus dengan mereka, sebab apa di akhir nanti kita kalau sebagai pekerja kita nak siapkan semua gerak kerja yang ada yang telah diberikan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Bagi seorang majikan itu, dia mahu untuk memastikan bahawa bisnesnya berjalan dengan lancar. Di samping itu juga apabila kita membina kekuatan dengan manusia ini, sebenarnya dia banyak mempermudahkan kita bisnes sekarang dan juga bisnes masa hadapan. Sebab itu pentingnya kita membina kolaborasi lah. Untuk membina kolaborasi ini pastikan kita kenal dengan lebih mendalam kelebihan pengalaman yang boleh kita gunakan bersama untuk memajukan apa matlamat kita bina. Itu yang ke-15. Yang ke-14 juga ialah kelebihan yang dicari oleh majikan, bagaimana orang pekerjanya itu boleh orang kata berhubung baik dengan pelanggan, kan. Kalau business owner pun sama, dia kena membina kekuatan untuk berhubung baik dengan pelanggan. Apa yang kita mahu adalah setiap kita punya mission bisnes kita, kan, kita akhirnya pergi kepada yang kita mahu adalah pelanggan itu kepuasan dia, satisfied dengan apa yang kita offer pada mereka. Kalau produk yang kita offer mereka puas hati. Kalau dari sudut perkhidmatan, apa yang kita offer pada mereka puas hati. Dan yang pelanggan mahu betul-betul adalah kita datang kepada mereka sebagai problem solver. Kita menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Pelanggan sanggup bayar apa saja asalkan masalah mereka itu dapat diatasi dengan secara mudahnya lah, secara tepat, secara efektif. Itu yang mereka cari. Dan juga kadang-kadang ada pelanggan ini ialah mereka mahu kita mendengar
apa yang mereka ingin perkatakan pada kita, apa yang mereka mahu, apa yang kepuasan mereka macam mana kan. Kadang-kadang kita juga kena banyak mendengar daripada pelanggan, komen-komen mereka itu walaupun negatif ke positif ke, kita ambil sebagai satu iktibar untuk kita memajukan lagi bisnes kita dan mencantikkan produk kita dan juga servis kita lah. Dan seterusnya adalah kita kena juga ada satu track record ataupun kita boleh measure dan juga kita boleh track lah customer punya satisfaction ni, kepuasan pelanggan. Kerana puasan pelanggan ini apabila kita tahu dia sudut ranking age dia kan, certain age, apa kepuasan dia, apa yang mereka cari, dia senang untuk kita membangunkan produk dan juga servis lah. Dan akhirnya bagi pelanggan ini adalah mereka mahu apa mereka membeli menggunakan produk kita, mereka mahu mereka lebih ceria, mereka mahu dalam positif manner kan, sesuatu yang boleh menyejukkan jiwa mereka lah. Itu juga maknanya berkaitan dengan emosi produk dan perkhidmatan juga berkaitan dengan emosi. Dan pelanggan ini dia sebenarnya suka kalau orang sentuh mereka dalam keadaan yang tak mengganggu privasi mereka dan dalam keadaan yang boleh menyelesaikan masalah mereka. So customer orientation ini, kebolehan berhubungan customer ini sangat penting dalam satu bisnes itu. Kompetensi yang ke-16. Kompetensi yang ke-17 adalah bagaimana kita boleh melihat informasi-informasi itu dan kita boleh membuat analisa, diagnosis tentang informasi yang sampai kepada kita, di mana dengan informasi-informasi itu kita mampu untuk menjadikan informasi itu sebagai satu kelebihan untuk kita menjadikan produk kita lebih bagus dan perkhidmatan yang lebih bagus. Diagnosis ni pada informasi, pandai mengambil informasi, pandai mengkategorikan, pandai menghuraikan informasi, pandai mencantumkan informasi, itu juga satu kelebihan yang ada pada pekerja yang dicacari oleh majikan. Di samping itu juga kalau business owner, itulah perkara yang perlu mereka laksanakan, sebab daripada informasi data yang mereka ada ini, mereka boleh rancang apakah tindak-tindakan yang perlu mereka laksanakan di masa hadapan. Itu yang ke-17. Yang ke-18, kalau kita pergi lebih dalam lagi, yang ke-18, kita akan melihat bahawa antara kompetensi dan ke-11 untuk menjadikan data-data ini lebih cantik kan, dia memerlukan satu lagi pemikiran analytical punya kita pandai membuat analisa lah. Ini juga memang dicari-cari oleh majikan pada pekerja-pekerja yang pandai membuat analisa, yang boleh selesaikan masalah secara logik, secara sistematik dan ada sikun-sikun dia lah. Perkara ini juga dicari sebab apa? Perkara ini akan menyebabkan kos yang paksa diletakkan oleh syarikat itu boleh dikurangkan dengan adanya orang-orang yang dapat berfikir secara tersusun dan secara cantik. Itu antara kompetensi yang ke-18. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah kita akan terus berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, menjadikan kita ini individu yang boleh memajukan syarikat kita secara berterusan. Bagi pekerja, individu yang boleh bekerja dan memajukan syarikat di mana dia bekerja, dan juga menjadikan kita sebagai individu yang sentiasa mahu meletakkan kebaikan dalam apa sahaja bidang yang kita ceburi. Syukur lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.